Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Terjemahannya, wattaqullah, bertakwalah kamu. Allah kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimukumullah, waw dan. Yu'allimu, mengajarkan. Kumu kepada kamu. Allahu oleh Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kamu, Allah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kamu, mulaquhu, pasti bertemu dengannya. Dari dalam dua ayat ini, Imam Ghazali ingin menyatakan cara untuk kita tadi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ialah dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara ringkasnya, takwa ini kita bahagikan kepada tiga. Takwa yang pertama, daripada dosa-dosa zahir. Maknanya daripada mencuri, daripada mengumpat, daripada berzina, daripada minum arak. Itu dipanggil dosa-dosa yang zahir, yang perlu dihentikan untuk kita dikurniakan taubat yang zahir. Termasuklah juga dosa-dosa seperti kelalaian. Jadi Imam Ghazali ingin menyatakan bahawa khusyuk yang dituntut ialah ketakwaan batin. Maksudnya kalau kita kaji ketakwaan peringkat kedua, iaitu ketakwaan batin, dia merujuk kepada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya salah satu yang dimaksudkan dengan ketakwaan batin ialah mengingati Allah. Membersihkan hati daripada sifat lalai. Jadi apabila khatib pada hari Jumaat menyeru kepada kita agar bertakwa, jadi takwa tersebut pertama sekali merujuk kepada meninggalkan dosa-dosa yang zahir. Setelah kita meninggalkan dosa yang zahir, arahan takwa itu juga merujuk kepada meninggalkan dosa yang batin. Antara dosa batin ialah al-ghaflatu, kelalaian. Ataupun mautul qalb, hati yang mati. Maksudnya hati yang mati, hati yang tidak hidup. Amal basirah, mata hati yang buta, tidak memandang kepada kebesaran Allah. Itu semua ialah ketakwaan peringkat kedua yang dituntut ke atas umat Islam, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali nak memberitahu, khusyuk yang sedang kita bincangkan, dia termasuk di bawah arahan takwa. Walaupun kita tak jumpa banyak ayat dalam Quran yang mengarahkan khusyuk. Tetapi Allah Ta'ala puji orang beriman dengan sifat khusyuk tersebut. Tetapi khusyuk yang dinyatakan, ataupun khusyuk yang menjadi sifat orang beriman, dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersirat di bawah lafaz ittaqullah. Jadi bila kita dengar lafaz ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, kita nilailah diri kita sendiri. Memanglah apabila kita pergi sembahyang Jumaat tadi, apabila kita pergi berhimpun pada hari Jumaat tu, memanglah kita tak ada buat dosa. Yang kita datang daripada tempat kerja, daripada rumah, pergi solat. Jadi kita rasa kita dah bertakwa. Maksudnya saya daripada rumah pergi ke masjid sepanjang minggu ni, saya tak ada bunuh orang. Saya tak ada mencuri, kan, kita tak ada berzina. Maksudnya kita tak ada minum arak. Tapi apabila khatib kata ittaqullah, ketahuilah bahawa sememanglah dosa zahir kita tak buat. Dosa zahir itu kita tak laksanakan pun. Kita berjaya menjauhkan diri kita daripada dosa zahir. Tapi apabila khatib kata ittaqullah,
ittaqullah merujuk juga kepada arahan khusyuk. Arahan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arahan tu kena juga pada kita dan kita masih lagi belum menyempurnakan. Jadi janganlah kita menyangkakan kita tadi telah melaksanakan seluruhnya agama Islam. Kita dah menyempurnakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita masih belum menyempurnakan dan kita masih mengabaikan. Itu yang kita takut. Kalau kita dalam usaha belajar berzikir, mengamalkan zikir, itu adalah harapan di sisi Allah Ta'ala, menyempurnakan ibadat. Tapi kalau kita masih belum belajar dan tidak mengamalkan, maka kita masih lagi menjadi hamba Allah yang belum melaksanakan arahan. Dan dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu, sekiranya kamu benar-benar orang bertakwa, maksudnya kalau kita melaksanakan takwa yang zahir, dan kita melaksanakan takwa yang batin, dia mesti ada satu kurniaan daripada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengajarkan kepada kamu. Inilah kurniaan umat Islam yang amat agung, iaitu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan semata-mata ketakwaan. Maksudnya ada ilmu yang kita pelajari dengan menghadiri kelas. Ada ilmu yang kita pelajari dengan menghadap guru, bertalaqi dan seumpamanya. Tapi ada satu lagi ilmu yang terus-menerus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikurniakan kepada seseorang apabila dia tadi bertakwa. Jadi setengah ulama mengistilahkannya sebagai ilmun laduniyun. Dan setengah ulama mengistilahkan juga sebagai ilham. Maksudnya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada setiap orang mengikut keadaan dan kemampuan seseorang tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kamu, mulaquhu, pasti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kemuncaknya lah. Maksudnya, ayat pertama menyatakan, sekiranya kamu bertakwa, zahir dan batin, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kamu ilmu. Maksudnya kefahaman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan kemuncak dalam ayat yang kedua ni dinyatakan bahawanya sekiranya kamu bertakwa, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kamu kebinasaan diri kamu dan berkekalan bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.